Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hikayat yang ke-17. Hikayatun yang ke-17 Sabi'ata asyara. Ini nakirah kan? Itu nakirah jugalah. Hazihi hikayatun sabi'ata asyara. Ini cerita mengenai Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf yang terkenal dengan, dikatakan dia keras terhadap rakyat. Qila, diceritakan, Inna al-Hajjaj, bahawa sesungguhnya Hajjaj telah kharaja yauman, telah keluar pada suatu hari. Kharaja itu keluar, yauman pada suatu hari. Keluar ke mana? Mutanazzihan, bersiar-siar. Keluar bersiar-siar. Urdu kata gumne, bersiar-siar. Falamma, tak nampak falamma benda tu. So falamma faragha, apabila dia telah selesai. Falamma ni fa, faragha ni ra. Falamma faragha, apabila dia telah selesai, min daripada tanazzuhihi, ni ta, tanazzuhihi, selesai daripada dia bersiar. Hu tu dia lah. Tanazzuh makna bersiar. Apabila dia telah selesai daripada dia bersiar, daripada perihal dia bersiar, maka sarafa anhu ashabuhu. Sarafa berpaling. Sarafa anhu, telah berpaling daripada dia teman-teman dia, ashabuhu, kawan-kawannya. Sarafa anhu, mana bersurailah, meninggalkan dia. Berpaling daripada dia, artinya telah meninggalkan dia. Tinggallah dia bersendirian. Wan farada, infarada, bersendirianlah dia dengan diri dia, mana dia bersendirian. Faiza, tiba-tiba. Faiza satu package, tiba-tiba. Wa, dia berada bersama dengan syaikhin, dengan seorang tua, min daripada qabilah Ijlin. Nama qabilah Ijlin. Faqala lahu, lalu qala, berkata Hajjaj, ataupun bertanya Hajjaj kepada orang tua itu, min aina, daripada mana kamu? Min aina, daripada mana kamu? Min aina ayyuha, ni ya, ayyuha syaikhu, wahai syekh, ni ha kan, ayyuha syaikhu. Qala, berkata dia, mana menjawab orang tua tu, min hadhil qaryah, daripada kampung ni, daripada ini kampung, daripada kampung ini.
Hajjaj pun bertanya dia. Qala, berkata Hajjaj, yang ni Hajjaj melanjutkan soalan dia. Kaifa how? Bagaimana? Tarawna, kamu melihat. Artinya bagaimana pandangan kamu mengenai ummalakum. So ummal, pembesar-pembesar yang dilantik sebagai governor ataupun pemerintah di kampung ataupun di pekan, di wilayah, terpanggil amil. So amil. So bagaimana kamu melihat amil-amil ataupun pembesar-pembesar kamu yang mengawal kampung kamu ni? Qala, orang itu pun menjawab, syarru, seteruk-teruk ummal. Seteruk-teruk pembesar-pembesar. Seteruk-teruk pembesar, mereka ni lah. Syarru ummal. Di mana mereka yazlimunan nas. Mereka menzalimi rakyat. Nas manusia, konteks ini rakyat. Rakyat wa yastahilluna. Mereka menganggap halal. Mereka menganggap halal amwalahum, harta rakyat. So mereka ambil harta rakyat. Qala, bertanya Hajjaj lagi. Berkata Hajjaj, bertanya Hajjaj, fa kaifa qauluka fil Hajjaj? Bagaimana qauluka, pandangan kamu, ini kata-kata kamu, artinya pandangan kamu berkenaan dengan fi al-Hajjaj. Fi Hajjaj. Mana pembesar paling besar sekali ialah Hajjaj tu. Yang kontrol daerah tu, yang dilantik oleh Sultan waktu tu untuk kontrol banyak wilayah. Hajjaj. Qala, orang tua itu pun menjawab. So, qala, zalika, yang demikian itu, ma wulliya al-Iraqa. Tidak dilantik Iraq. Wulliya, melantik jadi pembesar, jadi wali. Wali ni, yang jaga-jaga bandar, jaga, panggil wali juga. So, tidak dilantik Iraq. Ma wulliya al-Iraqa, yang lebih asyarru minhu, yang lebih teruk daripada dia. So tidak ada wali, tidak ada pembesar yang lebih teruk daripada Hajjaj. Dia tak kenal ni, depan dia tu Hajjaj. Selambua dia cakap. Kemudian orang tua tu mendoakan lagi. Qabbahallahu ta'ala, semoga Allah menjadikan dia teruk. Qabbah mana menghuduh kan. So semoga Allah menjadikan dia huduh. Taubih, mencela lah ni, cela, kata-kata celaan. Begitu juga semoga Allah menjadikan teruk. Qabbaha man ista'malahu. Orang yang ista'malahu. Orang yang dilantik. Ista'malah, melantik. Qabbaha Allah man ista'malahu. Semoga Allah mentakbihkan juga. Semoga Allah menjadikan teruk juga orang yang melantik dia. Ista'malahu ni melantik Hajjaj tu sebagai amin, sebagai pembesar, sebagai wali. Lalu Hajjaj pun berkata, qala Hajjaj, ata'arifu man ana? Adakah ta'arifu, kamu mengetahui, man ana, siapa aku ni? Qala, orang itu pun menjawab, Syekh tu menjawab, la, aku tak tahu. La, tidak, mana tidak, aku tidak, la a'rifu dia. So, la a'rifu, aku tak tahu. Qala al-Hajjaj. Qala, berkata Hajjaj, aku ni Hajjaj. Ana Hajjaj. Terkejutlah dia, tapi dia ada jawapan dia. Spontan je dia. Faqala asy-syekh, berkata orang tua tu, Hajjaj, ata'arifu man ana? Adakah kamu kenal, adakah kamu tahu man, siapa aku ni? Man ana? Man ana? Siapa aku? Jawab Hajjaj, la, tidak, aku tak kenal kamu. Lalu dia guna soalan cara Hajjaj juga kan.
Dia guna uslub ajaz tadi, ajaz soal dia. Dia jawab. Kemudian dia jawab balik. Dia soal balik Hajjaj. Guna uslub yang digunakan oleh Hajjaj. Qala la. Kata Hajjaj, tidak, aku tak kenal kamu. Lalu orang tua itu pun menjawab. Qala, aku ni kalau nak tahu, orang gila. Ana majnunu. Orang gila Bani Ijl. So, orang gila kabilah, Bani kabilah Ijl. Terselamatlah dia daripada tuduhan kepada Hajjaj tadi. Sebab orang gila bercakap boleh ambil kira. So, dia tambah lagi. Aku ni ditimpa oleh penyakit sawan. Usra'u. Usra'u maknanya disawankan. Kalau orang Arab dia nak kata terkena sawan, so dia guna sirah majhul. Usra'u. Aku disawankan. Maknanya aku terkena, aku akan kena sawan setiap hari, dia kata. Kulla yaumin. 2 kali. Marratain. Setiap hari 2 kali kena sawan. Gelak Hajjaj. Fadhahiqa al-Hajjaj. Maka tergelaklah Hajjaj. Ketawa Hajjaj. Oleh kerana jawapannya spontan, geli hati. Sebab dia ni pun orang yang hebat. Bahasa dia, Hajjaj. So, orang yang gila bahasa ni. Kalau orang main bahasa pun sedap tu. So, dia kira dimaafkan. Malah diberikan hadiah lagi. So, wa'amarahu lalu Hajjaj memerintahkan untuk orang tua tadi dengan diberikan hadiah silatin. Silah di sini pemberian yang banyak. Jalilatin. Bagi hadiah kat dia. Perintah ke pembesar dia, bagi hadiah ke orang. Demikian terjemahan kisah Hajjaj dengan seorang tua kabilah Ijl. Sekarang ni kita tengok i'rab dia. Hikayat. Hazihi, ini adalah sebuah kisah. Mubtada, ini khabar. Biasanya tajuk menghazafkan, dibuang mubtada. Sebab dalam bahasa Arab, setiap yang berbunyi di belakang hujung, setiap yang berbunyi di hujung, huruf isim yang berbunyi di hujung mesti berada dalam ayat. Sedangkan sini tak ada ayat. Hikayatun saja. So, kamu baca rafa' ni kenapa? Mesti ada reason. So, baca hikayatun ke, hikayatan ke, hikayatin ke. So, benda ni mesti duduk dalam ayat. Baru boleh baca. Cuma dictionary kita tu, kerana terpaksa je, bubarih. Hikayatun. Bubarih pula, bubarih rafa' je dalam dictionary. Kalau kita jumpa kan, sebenarnya tak ada baris ni. Sebab dia belum masuk ayat, so sepatutnya kena baca hikayat saja dalam dictionary. Sepatutnya. Tapi kerana terpaksa, so dibunyikan juga hikayat tu. So bunyi huruf akhir dalam kalam Arab, kalimah dalam bahasa Arab mesti ada reason. Dan reason itu hanya boleh diketahui bila dia memasuki ayat. So sekarang ni tak ada ayat kan? So sebab itulah ditakdirkan adanya benda yang dihazafkan. So hadhihi hikayatun. Biasanya kepala-kepala ataupun tajuk-tajuk unwan dibuang mubtada untuk jimat masa. Pun lebih nak tumpukan kepada ni. Qila ni pun dah hurai banyak kali dah kan? Qila sanya kuila tu dah banyak kali. Inna ini pun dah kita beritahu mana-mana yang bersifat ada qala dan anak beranak dia. Qala, qila, qaulun, qul katakan, yaquluna, mana-mana saja yang makna berkata, dikata, katakan, semua tu kena pakai inna. Tak boleh baca anna. So qila, mana hamzah tu, kalau tak ada topi, kita kena masukkan topi di bawah. Kalau tak nak masukkan topi, berbaris aja. Inna gitu ya. Macam sini mana ada topi-topi. Mana topi masuk tu hamzah qata. Qila innal hajjaja. So inna ni perangai dia menasabkan isim. So hajjaj
Kalau tak ada inna, al-hajjaju. Ada inna, al-hajjaja. Sesungguhnya hajjaj, kharaja. So kharaja, fi'il mudhari' dia yakhruju. Masdar dia khuruj. Yang biasa orang pergi tabligh kan, orang kata tak khuruj ke? Makna tak keluar. Tidak pengeluaran ke? Tak khuruj. Khuruj yang pengeluaran. Perihal keluar. Kalau pengeluaran tu mengeluarkan. Jadi pengeluaran. So perihal keluar. Yauman. Pada suatu hari. Kalau kita ada kata perbuatan, kalau ada masa menceritakan bila perbuatan itu berlaku, itu kita panggil zarah. Nama dia bekas. Bekas untuk masa. So hukum dia nasab. Hukum dia, nama lain dia mansub. Ini nasab. So kalau kita buka kamus, dia hanya yaumun. Kalau hidup seorang-seorang je dalam ayat dia baca yauman, itu maksud dia zarah lah tu. Melainkan kalau dia jadi maf'ulun bih, katalah saya melihat hari itu. Kalau kita nama, ni nama surah itu. Yauman, aku melihat hari itu. Ini maf'ulun bih kan? Bukan nak cerita melihat tu berlaku bila. Saya lihat tu hari tu, hari lihat tu hari tu. Kan? Ini objek. Tapi biasanya jarang berlaku gitulah. Biasanya dia nak cerita kapan, bila berlaku perbuatan. So, kharaja yauman. So, sifat kepada yauman ni, bukan. Yauman, kemudian tiba-tiba mutanazzihan. Tanazzaha, tafa'ala. Tanazzaha. Tanazzaha. Yatanazzahu. Yatanazzahu. Masdar dia tanazzuhan. Tanazzuh. Bersia-sia. Tanazzah. So untuk yang nombor macam ni, tafa'ala tafa'alu ni, isim fa'il dia, pelaku perbuatan dia, kita buruh mim. Kalau mana ikutlah yang bentuk dia ni, ikut sama aja. Mim tambah mim je. Gitu. Tambah mim kan? Cuma beza dia nya, untuk isim fa'il, ain dia tu, yang ada sabdu tu, so kita baris bawah kan. Ini tanazzaha kan? Ini pun kalau mudhari' pun semua bagi atas belakang. Tanazzaha, yatanazzahu, semua bagi atas. Tapi untuk isim fa'il dia, yang ada sabdu tu kita kena baris bawah kan. So, mutanazzihun. Ini orang yang bersia-sia. So, boleh jadi maksud dia orang, boleh jadi maknanya umum. Makna umum makna yang lah. Yang bersia. So, kadang-kadang dia jadi perbuatan. Makna bersia sama dengan makna yatanazzahu. So boleh jadi makna orang, boleh jadi makna umum. Yang bersia tu katalah kucing. So yang bersia juga kan? Yang bersia-sia. Ataupun dia mewakili makna kata perbuatan. Maknanya sama dengan yatanazzahu. So sini keluar pada suatu hari bersia-sia lah kan? So sama dengan bersia-sia sini. So dia isim fa'il. So isim fa'il ni kata sifat. So kata sifat kalau mensifatkan benda yang makrifah, dalam tu ada huwa. So nama dia bukan lagi kata sifat, nama dia hal. So hal hukum dia nasab. So sebab tu kita nasabkan dengan yang baris atas di sini. So kharaja yauman mutanazzihan. So dia keluar, kalau terjemahan literal dia nak suruh nampak hal, dia keluar pada suatu hari dalam keadaan dia, dalam keadaan hal keadaan dia bersia-sia, mutanazzihan. Falamma, kemudian
Lamma tak kala. So, lamma tak kala. So, lamma pun ada unsur-unsur maknanya masa kan. So, bila masa kita panggil zaraf. Tapi dia pun ada unsur-unsur penyambut, nak kepada penyambut. Bila dia datang, maka kan. So, ada maka lah. So, maka, so dia pun akan ada unsur-unsur syarat. Falamma faragha. So, faragha ada dua mudhari' dia. Faragha yafrugu. Faragha yafrugu. Fariwa. Fariwa yafrugu. So, sini dia pakai faragha, pakai faragha yafrugu. Satu lagi fariwa yafrugu. Semuanya makna selesai. So, falamma, maka apabila dia telah faragha, telah selesai, min daripada tanazzuh. Kan tadi kita guna nazaha yang zahu tadi kan? Yang tadi masdar kita tadi tanazzuh. Ta-nun-za-ha. Tanazzuh. Tanazzuhun. Maksudnya tafa'ulun. Tanazzuhun tafa'ulun. So, tanazzuh. Kalau kita nak kata selesai daripada bersia-sia kan, kita tak nak guna ni, kita guna isim ni. Ini masdar kan? Masdar isim. So, kalau kita tak nak guna isim, kita boleh guna fi'il. Tapi kita kena ubah sikit lah min daripada kena bubuan. Min an tanazzaha. Setelah selesai daripada bersia-sia. Tanazzaha. Ini fi'il. Tapi guna-guna an lah. An plus fi'il masdar. Jadi sama ada nak guna cara ni ataupun guna ambil masdar. Apa maksud tanazzaha ni? Apa masdar tanazzaha? Masdar tanazzaha ialah tanazzuh. So, tukar terus yang ni, tak pakai yang ni, pakai yang ni terus. Dalam ni ada huwa kan? So, huwa tu masukkan sini. Hu. Tanazzuhuhu. Tanazzahahu. So, min tanazzuhahu. Tanazzuhahu. Tanazzuhuhu. Tanazzuhihi. Min tanazzuhihi. Ini baru maka dia lah. Jawab syarat ni kan? Ini jawab syarat. Penyambut dia. Apabila maka. Konteks ayat lah. Sebab dia tak ada fa menunjukkan perlu. Maka. Sebab dalam bahasa Arab, lamma ni ada dalam murni labib kita. So, lamma dia tak boleh terima fa. Lamma tak boleh terima fa. Maknanya yang kita terjemah maka tu kan biasanya, jika dia pergi maka kan, syarat, perlukan maka. Tapi untuk kalimah lamma walaupun dia syarat, tapi dia tak boleh menerima fa. Hanya konteks saja kita nak boleh tahu mana kita nak sebut maka tu. Jadi sinilah maka dia. Apabila dia telah selesai daripada bersia-sia, maka kawan-kawannya yang sahabu berpaling daripadanya, mana meninggalkan dia. Sarafa yasrifu. Sarafa yasrifu. Sama dengan daraba yadribu. Wazan yadraba yadribu. So, berpaling dari ataupun meninggalkanlah sini. Konteks sini mana meninggalkan. Sahabat-sahabat dia meninggalkannya. Kalau sebut meninggalkannya, an tu tak boleh terjemah daripada lah kan. Tapi kalau kita kata berpaling, bolehlah. Sahabat-sahabatnya berpaling daripada. Tapi tak sedap pula lah bahasa Melayu kita.
So an ni kepunyaan sorafah. Sebab sorafah perlu kepada an, berpaling dari. Maknanya meninggalkan. So ashab, ashab ni punya fa'il lah. So ashab. Sahibun, teman. Jamak dia ashab. Yang ni dipakai untuk sahabat-sahabat Nabi, ashabun Nabi. Dia ashab. Ataupun sahabi, ashab. Sahibun, kalau sahabat, sahabiyun. Sahabiyun jamak dia ashab. Sama dengan yang ni lah. Tengok companion companion ni sahabiyun. Tengok sahibun. Jamak dia ashab. Ataupun yang ni biasa kita pakai untuk sahabat ni sahabah. Sahabat Nabi, plural dia. Satu lagi seorang. Kalau seorang sahabiyun untuk sahabat tadi. Sahabiyun. Companion ni khas untuk sahabat. Untuk seorang. Kalau jamak pun dia pakai ashab juga. Wanfarada. Ini sirah apa? Infarada. Sirah infa'ala. Ini kita panggil sulasi apa? Sulasi mazid. Mana alif, nun itu tambahan. Mazid itu yang tambahan. Sulasi ni 3 ni, fa'ala. Tambah mazid maknanya tambah imbuhan. So imbuhan dia alif dan nun. So infarada artinya berseorangan. Infa'ala yang fa'idu. Infarada yan faridu. Dia pakai bi. Bersendirian dengan siapa? Bersendirian dengan alam, bersendirian dengan pokok kayu. Sini dia bersendirian dengan diri dia sendiri. Binafsihi. So, nafsun, diri. Plus bi, plus hu. So, buang tanwin. Nafsuhu. Masuk bi, nafsi. Hu ikut dia baris. So, bi nafsihi. Bersendirian dengan diri dia. So, ba huruf jar kan? Nafsihi majrur. Ha, hubungan dia dengan hu, ni mudhaf fu ilaih. So, jar dengan majrur dia ni, jar dengan majrur dia bermuta'alliq dengan infarada. Fa'iza. Tiba-tiba. Ni kan kita kata tiba-tiba. So, fa ni kalau tak ada dia pun tak apa. Kalau yang makna tiba-tiba tu iza. So, iza tu kita panggil iza tiba-tiba. Iza fujaiyah. Fujaiyah. Iza tiba-tiba. So, fa'idha huwa bisyaykh. So, fa tu fa ibtidak je lah. Fa isti'naf. Fa tambahan. Fa zaidah pun orang panggil. Fa tambahan pun orang panggil. Fa mula pun boleh. Fa isti'naf. Fa ataf pun boleh. Tengoklah. Kita seronok nak berbual apa So pokoknya fa tu kita tak ambil kira sangat. Yang kiranya iza. So iza tu kita panggil iza fujaiyah. So iza fujaiyah pun dia pun banyak i'rab. Ada satu orang kata dia tu harf macam huruf harf, ada yang kata dia tu isim. So kalau kita kata dia harf, kita kata la mahalla laha minal i'rab. Tak ada status i'rab di sini. Dia hanya menunjukkan tiba-tiba aja. So huwa mubtada. Huwa mubtada bi syaikhin, itu mana khabar dia lah. Tiba-tiba dia dengan seorang syekh. Bi syekh. Ba huruf jar, syekh majrur. So jar majrur tu khabar kepada huwa. Sifat kepada syekh daripada syekh yang macam mana? Keterangan mengenai syekh. So keterangan tu kita kata jar majrur ni boleh jadi kata sifat. Sebab dia takwil adanya benda yang dihazafkan. Dia ka ini. Syekh yang wujud dia, yang exist dia di kalangan Bani min ajli. Sini ka ini kata sifat.
So kainin. Asalnya min ni bermuta'alliq dengan kainin. Kainin tu kata sifat pada syekh. So jar majrur biasanya kita hazafkan kainin ni lah. So sebab tu kita kata ni sifat dia. Sifat. So min keterangan mengenai syekh. Tengok kan masa Arab kan, setiap patah perkataan tu kita hubung-hubungkan dia. Ini yang siapa, ini yang siapa, ini yang siapa. Tak ada pun yang terkecuali. So kalau yang tak ada hubungan, kita kata dia tak ada i'rab sini. Maknanya dia tak ada hubungan dari segi tarkib tu dengan kalimah-kalimah yang sebelum apa semua ni. Min ajlin. Fa idza huwa bi syaikhin min ajlin. So ijlin ni satu qabilah besar juga lah Arab yang dia punya keturunan dia tu yang bermula dengan gelaran dia, nama dia Ejil. Sempurna nama Ejil bin apa Ejil bin Bani Ejil bin Lujain. Lujain bin Sa'd. Kan ahli sufi Ibrahim Adham. Seorang ahli sufi. Dia yang terkenal. So dia yang dikatakan, dia ni dikatakan berasal daripada Bani Ajil. Faqala lahu Hajjaj. Lalu Hajjaj bertanya kepada dia, min aina anta? So min aina. So sini ada hazaf lain, min aina ji'ta. So ji'ta min aina. So min aina tu muta'alliq dengan ji'ta yang dihazafkan. So min aina ji'ta. You came, where are you come from? Ayyuha syekh. So ayyuha kan? Ayyuha asyekh. Patutnya wahai lah kan? Wahai biasanya kita pakai ya kan? Wahai. Kalau selepas wahai ni ada alif lam, ma'rifah, so dia kena tambah ni, ayyuha. Ya, asalnya ya ayyuha tu. So ya dihazafkan, so ya ayyuha. So untuk boleh ya ni masuk kepada asyikh, so kita kena tambah perkataan ayyuha. Jadi yang munadanya, kalau kita kata ya kan, ya Muhammad. So yang kena Muhammad ni, yang kena ya ni ialah Muhammad. So sini yang kena ya ni bukan syekh. Ni ayu ni, perkataan ayu. Inilah yang kita panggil munada. Ha tu untuk tambih saja. Nak suruh orang yang dengar tu beri pasang telinga. Apa benda nak cakap ni? Qala. Lalu dia pun jawab. Min hadhil qaryah. Maknanya hazafkan jitu lah kan. So aku datang min hadhil qaryah. Min hadhil qaryah. Daripada kampung, kalau dia daripada ini kampung. Kalau kita daripada kampung ini. Daripada kampung ini. So asalnya yang kena min ni ialah yang ni, hadhihi. So min hadhihi. So, hadhihi itulah majrur dia lah. So yang qaryah tu keterangan mengenai hadhihi. So banyaklah i'rab dia. Satu orang kata ini badal. So badal maknanya dia ni sama dengan hadhihi. Maknanya kalau kita hazafkan hazi, tinggallah qaryah. Sama, benda yang sama. Ataupun kita kata sifat. Yang ni sifat kepada yang sini. Kalau kata sifat, masa yang ni kena jadikan dia kata sifat. Sirah kata sifat. Sirah kata sifat ini menunjukkan. Hazi ni kan benda yang menunjukkan. Yang ni yang kena tunjukkan. So kena tunjuk dalam bahasa Arab ialah al-musyaru ilaihi. Yang ditunjukinya olehnya kepadanya. So al-musyar ini kata sifat. Al-musyaru ilaihi. Qaryah ni dengan kata lain maksud dia al-musyaru ilaihi. Al-musyaru ialah kata sifat. So kita boleh i'rab dia. Mana-mana yang kita ada ni lah. Ada isim isyarah, mana hazal ke, hazal kitab.
this book, that book, zalikal kitab. That book is beautiful. This book is big. So kalau kita maksudkan gitu, so ini yang kitab ni belah sini ni kita nama dia sama ada badan ataupun sifat. Terpulang kita lah nak kata badan ataupun sifat. Tapi kalau kita buat ayat, tu lain lah. Misalnya kata-kata hadza al-kitabu. Kalau kita maksudkan bukan this book, kita maksudkan this is the book. Tu i'rab dia lain. Hadza mubtada. Al-kitab khabar. Cuma khabar dia tu khabar yang makrifah. This is the book yang kamu carilah. Mana bukunya? Dia kata, this is the book. Hadza al-kitab. Ini bukunya yang kamu cari. Qala kaifa tarawna. Kaifa tarawna. Umma lakum. So kaifa ni banyaklah i'rab dia. Dia istifham kan. So kalau fi'il tu jenis yang ni mutaaddi. Sebab kaifa ni dia sebenarnya tak boleh duduk depan, dia duduk belakang tu. Kaifa haluka asalnya haluka. Kaifa baru betul. Your condition how. Sebab dia nak cerita kan. Tapi sebab istifham dia kena saudara. Mana dia mesti kena duduk depan perangai dia sebab kita nak utamakan dia. Tapi status sebenar dia duduk di belakang. Jadi i'rab dia sebenarnya kalau kaifa haluka sini. So kaifa tu khabar. Haluka tu mubtada'nya. Sebab dia punya bentuk asalnya haluka kaifa. Okay, yang ni pula bentuk dia tarawna kaifa. Kamu melihat pembesar-besar kamu tu macam mana? Kan? Mana pandangan sini lah. So pada pandangan dia kena ra'a ni artinya dia perlu dua maf'ul. So ini maf'ul pertama, yang ni maf'ul yang kedua. Saya berpandangan, saya melihat Zaid cerdik. Saya melihat dia rajin. Kan? So dua maf'ul tu. Bukan saya lihat dengan mata saya tu tak. Mana saya berpandangan dia ni rajin. So tarawna ammalakum. Ni maf'ul pertama, maf'ul yang kedua. Kepada melihat. Qala dia jawab syarru ummalin. Ini pun dia hazahkan mubtada hum lah kan. Hum ataupun ummalukum. Boleh ambil balik sini. Ummalukum syarru ummalin. Pekerja kami lah. Dia tanya kamu, jawab kami lah kan. So ummalana syarru ummalin. Ataupun jawab hum. Mereka itu hum syarru ummalin. Mereka adalah seburuk-buruk, seteruk-teruk, sejahat-jahat, pembesar. So hum mubtada yang dihazafkan, syarru itu khabar dia. Tapi apa hubungan syarru dengan ummal? Hubungan ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Okay, sekarang ni dia ada sifat lagi, keterangan lagi kepada ummal tadi. Diterangkan oleh yazlimu kan? Hari itu kita dah beritahu, ini ayat lengkap. So ayat lengkap boleh dianggap sebagai nakirah. So bila ini nakirah, artinya sifat lah. Tapi kalau ummal ni makrifah, so sini akan jadi hal. Sebab kata sifat tidak boleh mensifatkan makrifah. Hanya hal. Dia kata sifat dengan hal ni lebih kurang je makna dia sebab dia menerangkan. Jadi kita nak pakai nama dia tu nakirah ke, nak pakai nama dia tu kata sifat ke hal. Tengok dia punya mausuh ni. Mausuh dia tu makrifah ke nakirah. Kalau makrifah, sini jadi hal. Kalau nakirah, sini jadi sifat. So syarru ummali yang kan, sini disebut yang. Sejahat-jahat, pembesar yang menzalimi. So yang mana kata sifat, dalam Melayu pun sebut yang. So yang menzalimi. Yang zalimu, so dalam tu waw tu fa'il dia lah. Waw tu sama dengan hum. Yazlimuna, nun tu
Nun i'rabi aja kan. So nun yang boleh gugur, ganti tanwin. An-nasa. Nas maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukum dia baris nasab. Tanda dia fathah. So yang ni lagi tambah yazlimuna satu. Yang kedua yastahilu kan. So waw ni kita panggil waw ataf lah kalau untuk refer kepada benda yang sama sini. Dia zalim dan menganggap halal harta rakyat. Wa yastahilu. Istahalla, istafa'alla. Istahalla. Menganggap halal. Halalun. Ada dua lam kan? Lam satu. Ini lam sabdu dua ni. Istahalla yastahilu istihlalan. Istihlalun. Menganggap halal. Sebab ciri-ciri istaf'ala, salah satunya ciri-ciri dia ialah menganggap sesuatu. Selain daripada ciri-ciri istaf'ala, meminta kan? Meminta ampun, meminta pakai istaf'ala. Salah satunya. Yang kedua salah satunya ialah menganggap sesuatu sekian. Di sini menganggap sesuatu halal. Sini tak boleh lah kita kata meminta halal. Konteks ayat tidak mengizinkan masuk gitu. So amwalahu maf'ulun bih kan? Amwal ni maf'ulun bih. Apa hubungan dengan him? Mudhafu ilaihi. Okay, qala berkata Hajjaj, fa kaifa qauluka. Ini kan kita tengok qauluka, asalnya qauluka kaifa. So asalnya qauluka kaifa. So fa tu boleh kita kata fa isti'naf, fa mula-mula, start ayat kan. Fa kaifa qauluka. Ni mubtada, ini khabar. Tapi oleh kerana kaifa ni kita panggil istifham. Istifham untuk tanya bahasa Arab mesti duduk depan. So alihkan duduk depan. So dia khabar yang diletakkan di hadapan. Qauluka. Fil Hajjaj. So fi puruja al-Hajjaj majrur. So fi ni berhubung dengan qaul kan? Berkenaan. So dia muta'alliq dengan qaul. Qala berkata dia, zalika yang demikian itu ma wulliya. Asalnya walla melantik jadi wali. So walla melantik jadi wali. So dia punya kalau madi ya tu tak ada titik lah. Walla. Ini kita panggil maksur kan? Walla. Tapi kalau kita buat dia dilantik, so ya tu hidup balik. So wulliya. Melantik seseorang kan? Melantik seseorang jadi wali di sekian di Iraq. So Iraq tu maf'ulun bih kan? So maf'ulun bih tu dia kekal kan? So Iraq maf'ulun bih. Sebab kalau kita buat walla, dia perlukan dua maf'ulun bih. Melantik Zaid sebagai pembesar di Iraq. So ma tu manafi lah kan? Manafi, tidak. Asyarru minhu. So ma wulliya. So dia punya naib fa'il dia asyarru sini. Tidak dilantik lah. Seburuk-buruk. Ini naib fa'il dia. So ma wulliya. So ma tu nafi, tidak. Bagaimana tidak? Tidak dilantik Iraq. Tidak dilantik Iraq. Tidak dilantik di Iraq. Wali yang nilai wali dia. Wali yang lebih teruk kan. So asyarun naik fa'il kepada wuli ya. Asyarun min. Ini isi apa yang panggil? Isim tafdhil macam af'alu. So untuk yang ada sabdu gitu. So kita tak adalah baris mati tu. So asyarru. Macam qalil kan? Qalla kan? Sedikit. Yang lebih sedikit aqallu. Tak ada baris mati tu sebab kita ada sabdu ni, dia hilang baris mati. Baris mati pada
af'alu tadi, fa. So ini jumlah ni jumlah doaiyah lah. Ini jumlah doa. Doa ni doa buruk di sini konteks dia doa keburukan. Qabbaha. Asalnya qabbaha yuqabbihu, mentaubihkan maknanya menghina. Semoga Allah menghina orang tu. So qabbaha ni fa'ala. So untuk doa bahasa Arab dia boleh guna fi'il madhi. Ni fi'il madhi ni qabbaha fi'il madhi. So banyak kita dengar kalau doa rahimahullah, semoga Allah merahmati kamu. Rahiman, fi'il madhi dia gunakan untuk doa. So fa'il dia Allah, maf'ulun bihi. Ini ulang balik ataf kepada qabbaha ni. Waw ni ataf pada qabbaha sini. Wa qabbaha man ista'malahu. Ista'mala melantik jadi amil lah. Ista'mala. Sebab amil daripada amil. So amil orang yang ada pembesar. So isti'mal, jadi istafa'ala juga boleh mana? Melantik. Istafa'ala yastafilu melantik. So, ista'mala melantik jadi amil. Suhu tu maf'ulun bih. Man tu maf'ulun bih kepada qabbaha ni. Qabbaha ni semoga Allah menghina man orang yang ista'malahu. Orang yang melantik dia sebagai amil. Qala ata'rifuna man ana. So a tu a istifham. Bahasa Arab ada hal, ada a. Ini maknanya adakah. Boleh guna hal, boleh guna a. So a sini kan. Cuma zaman dulu dia tak bubuh hamzah qata', topi tak bubuh. Pandai-pandai kamulah baca macam mana. So qala ata'rifu. Arafa ya'rifu, kenal. Apakah kamu kenal man ana? So sini ayat pun sekarang man ana. Soalan. So man tanya kan? Tanya dia asalnya bukan duduk depan. Ana man? Aku ni siapa? So mana dia asalnya khabar, ini mubtada, ini khabar man ana. So yang ni maf'ulun bih lah, ayat ni maf'ulun bih kepada ta'rifu. Maknanya jumlah ni di tempat nasab. Di tempat nasab maf'ulun bih. Sebab dia ayat, komplit ayat ni. Ayat lengkap kita panggil jumlah. So jumlah jadi ya fi mahalli lah, dia fi mahalli, di tempat nasab. Ta'rifuna. Ta'rifu ni kalau kita pergi detail lah mengaji dalam buku Nilabi, dia kata ni fi'il qalbi. Benda dalaman, qalbi. Kena tak kena ni benda dalaman kan. Qalb. Qalb dia bukan hati saja, mana fikiran apa semua tu kan, qalb. So fi'il qalbi, fi'il qalbi dia boleh menasabkan jumlah. Boleh menasabkan jumlah. Dengan syarat maknanya sini ta'liq lah. Di sini kena ada istifham. Kalau istifham dia boleh menasabkan whole sentence. Kalau tidak, biasanya fi'il qalbi yang kita ngaji dulu misalnya macam tadi lah ra'a kan. Ni ra'a qalbi, ra'a melihat Zaidan, dia melihat Zaid baik, tayyiban. Dia melihat Zaid baik. So dua maf'ulun bih dia kena. Yang ni pun yang ni. So macam yang ni sepatutnya man pun jadi maf'ulun bih, ana pun maf'ulun bih. Tak. Dia tak boleh gitu. Sebab man ni dia boleh seolah-olah dia dah sekat. Dia jadi penyekat. Gitu. Tak boleh dah. Tak bolehlah kamu kontrol. Ta'rif pun tak boleh kontrol satu-satu. Tak boleh. Istifham dia sekat. So bila sekat, maknanya whole sentence ni jadi maf'ulun bih. Ini peringkat tinggi lah. Peringkat tinggi dalam Mughni Labi ada disebut. Qala la. So dia kata la. So la tu hazaf kan? La a'rifu lah maksudnya. Aku tak tahu. Qala Hajjaj faqala ata'rifu. Ini pun sama juga. Ata'rifu as tu mana? Hal, adakah? Ta'rifu, kamu kenal man ana. So man ana tu jumlah lengkap. Ini mubtada, ini khabar yang dikedepankan. So ana man. So maf'ulun bih ni jumlah ni
maf'ulun bih. So bukannya satu-satu biasanya kita tengok satu-satu. Kalau dia fi'il qalbi, qala la, so la mana la? A'rifu, aku tak tahu. Ana majnunun, so majnun, aku gila. So ana ni subjek, mubtada. Mubtada ukun dia rafa', tapi dia ni dhamir kan. So dhamir tak boleh kata rafa', kita kata fi di tempat, fi mahalli di tempat rafa'. Majnun khabar lah, predicate of ana. Tapi majnun ada relation dengan bani. So dia mudhaf, bani mudhafu ilaih. Bani asalnya banuna, jamak kepada ibnun. Ni jamak kita panggil apa? Jamak yang mulhaq dengan muzakkar salim. So dia ada waw nun kan? Jamak muzakkar salim. Tapi dia bukan kata sifat. Sedangkan sirah jamak muzakkar salim dia kena kata sifat. Tapi sebab body sama, kita kata attach. Di-attachkan dengan jamak muzakkar salim. Dalam bahasa Arab kita panggil mulhaq. So i'rab dia boleh baca dengan ya sini. Banina. So bila idhafah, bila ada of, buan nun. So the children of Ijil. So ada of, buan nun lah. Sebab tu tinggal bani saja. So bani Ijil. Semua yang bani-bani dalam Al-Quran tu bani, hazaf nun. Asalnya banu kemudian tukar sama ada dia nasab ataupun jar, kita baca dengan banina. Usra'u, ini sifat kepada majnun lagi. Majnun sifat kepada usra'. Orang gila yang macam mana? Sifat. Ataupun kalau kita nak kata hal, ana ni, aku yang dalam keadaan, ni hal, sebab sini makrifah. Sini nakirah kan? Bukan, ini pun makrifah sebab diidhafahkan makrifah. Majnun tu. So hal kepada sini pun boleh, hal sini pun boleh. So hal dalam keadaan majnun tu, hal gila tu, hal dia usra', digilakan, disawankan. Uf'alu. Sora'ah ni asalnya makna bergusti. Kita gusti orang tu, kita jatuhkan dia, panggil sora'ah. Jadi orang yang dijatuh, bila orang gila, orang sawan ni, so dia macam dia telah dijatuhkan. Maknanya dia akan terbaring lah. Sebab tu dia guna istilah usra', dijatuhkan. Kulla yaumin. Dengan kulla, asalnya yauman kan? Yauman, suatu hari. So kalau ganti dengan kul, kalau kita masuk kul ni akan ambil i'rab yaum. So i'rab yaum nasab kan? So kita bubuh kulla. Kemudian yang sebelah sini mestilah sentiasa kalau masuk kul dia idhafah kan? Off. Dia pakai off. So kulla yaumin. Marratun. Once. Kalau dua, marratani. 2 kali. 2 times. So kalau nasab ataupun jar, alif tu tukarlah kepada ya. Jadi amar ini. So ini menunjukkan waktu kan, berapa kali. So mestilah zaraf. So maknanya marratain nasab ataupun jar. Sini nasab kan jar? Nasab sebab dia zaraf. Marratain. Ini pun zaraf. Ini pun zaraf. 2 zaraf. Fadhahika yadhaku. Fa'ila sami'a yasma'u. Wazan sami'a yasma'u. So dhahika yadhaku, ketawa. Fa'il dia hajjaj. Wa amara lahu. Semuanya muta'alliq dengan amara. Lahu pun muta'alliq dengan amara. Bi pun muta'alliq dengan amara. Memerintahkan dengan bisilatin.
Dia memerintahkan untuk dia, Hajjaj memerintahkan untuk dia bisilatin. Silah, silatun. Hadiah, pemberian. Mu'annas. So kalau kita nak sifatkan dia dengan sifat, contoh sini jalil kan, besar, banyak. Jalilah, ada ta jugalah, jalilatun. Silatun, jalilatun. Sama-sama ada ta. Kalau kata sifat mesti sama dengan mau. Ini kita panggil mausuf. Ini kita panggil sifat. Sekarang ni masuk B. So harakat nak kena sama lah. Nasab, jar, jar. So kalau silatan, jalilatan. Kalau silatin, jalilatin. Sini, di silatin, jalilatin. So jalil akan minta akan sama dengan mu'annas ikut silah. Yang ni pun bagi dia, bagi kita tak consider sangat, kita consider case dia ni, case jar. Ini jar kerana jar sini. Jadi sini kebetulan lah bagi dia, sini kebetulan bagi kasrah. Tapi alamat kasrah kan, alamat jar kan macam-macam kan. Ada baris, ada huruf, ada takdir saja. Maknanya sini takdir saja sebab dia tak boleh terima harakat. So takdir berharakat kasrah. Wallahu a'lam bissawab.